Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton yang dapat rezeki bersama-sama di page Ustazah Muzayyanah? Maaf, memang saya tak boleh nak tetapkan waktu, tapi yang terlepas boleh mendengar ulang siar. Okey, yang live ini boleh kita like, kita share, kita sebar-sebarkan sahabat-sahabat, kerana Ustazah sendiri macam Masya Allah, semoga tidak tersilap langkah ketika membuat keputusan untuk menyambung kulim setiap hari di page Ustazah Muzayyanah dengan menggunakan kitab La Tahzan. Sebab dalam pada kita memberi semangat kepada orang lain, diri kita sendiri turut termotivasi. Hari ini Ustazah akan bacakan topik yang ketiga daripada kitab La Tahzan. Tajuknya, hari ini milik anda. Milik siapa? Milik kita. Hari ini hari Khamis, 5 Zulhijjah, antara hari-hari yang terbaik di seluruh hari yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sahabat-sahabat, izinkan saya baca satu persatu. Semangat ni. Kenapa semangat sungguh? Sebab kita memang dalam keadaan pandemik ini kan, sahabat-sahabat, macam-macam ujian. Sekurang-kurangnya selain kita menasihat diri kita sendiri, of course lah kena sayang diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Tapi dalam kita sayang kepada orang lain tu, sekarang kita tak boleh menziarah, berdakapan, apatah lagi bersalaman. Kita tak boleh membisikkan di telinga dia, tapi kita mendengar ilmu daripada kitab La Tahzan. Kita boleh pindahkan kepada, bila kita call, bila kita hantar WhatsApp kepada kawan-kawan kita yang sedang diuji. La tahzan, janganlah bersedih. Memang yang merasai, yang bercakap ni pandai cakap je sahabat-sahabat. Tapi insya-Allah bila kita mengambil ilmu daripada para alim ulama kita, dia akan menyejukkan hati insya-Allah. Berusahalah setiap kita untuk bergembira, walaupun saatnya seperti satu Malaysia telah berduka dengan angka-angka COVID yang menakutkan. Pilihlah untuk bergembira, dan di mana hidup ini merasa terpandu dengan ilmu. Kita sama-sama sedang berjuang melawan COVID-19 khususnya, apatah lagi yang bertambah dengan ujian, musibah-musibah yang lain. Semoga Allah beri kekuatan. Jangan bertindak di luar batasan yang disukai oleh syaitan. Ada cara untuk memujuk perasaan, jiwa, hati kita insya-Allah, sehingga kita memandang maha luasnya rahmat Allah. Baik sahabat-sahabat, apabila anda berada di pagi hari, janganlah menunggu waktu petang. Kerana hari ini adalah kesempatan untuk hidup. Kita sekarang berada di pagi hari menjelang tengah hari. Apa maksud dia janganlah menunggu waktu petang? Bukan suruh mati pada hari tu, tak. Kerana hari ini adalah kesempatan untuk hidup. Sebab tu pagi-pagi kita diajar syukur aku dihidupkan oleh Allah. Untuk bertaubat. Semalam kita ada banyak buat dosa maksiat. Hari ini selain taubat, kita nak kumpul banyak-banyak amal salihat insya-Allah. Oleh kerana itu, anda tidak perlu memikirkan hari kemarin yang telah berlalu. Sesuaikan dengan tajuk semalam, yang berlalu biarlah berlalu, dengan segala kebaikan dan keburukan yang menghiasinya. Setiap hari ada takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita. Kita hanya disuruh menempuh. Ada skrip yang telah Allah siapkan. Kita hanyalah berada di atas pentas lakonan dunia. Subhanallah. Tidak juga dengan hari esok yang belum tentu datang. Maksud, kita hidup hari ini, sibuklah untuk hari ini kita. Buat yang terbaik untuk hari ini kita. Jangan sibuk termenung dengan semalam kita. Jangan sibuk memikirkan esok yang belum pasti kita hidup padanya lagi. Subhanallah, saya rasa baca je makin semangat diri kita. Hari yang saat ini mataharinya menyinari anda dan siangnya menyapa anda, membuat anda mampu memandang alam sekitar. Itulah hari anda. Just stay at home pun kita boleh buka tingkap, ada dedaunan, ada cahaya matahari. Subhanallah, itulah hari anda. Maka manfaatkan hari itu sebaik-baiknya. Maka anggaplah masa hidup anda hanya hari ini sahaja. Betul lah kan, dulu-dulu ustaz-ustaz kita selalu mengajar, hiduplah seperti engkau akan hidup, sepertinya engkau akan mati di esok hari. Masya Allah, tabarakallah. Terkejut tengok tulisan
Allah sihatkan Nur Aida Bidin, Masya Allah, Baizura Badilisha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mata ni nak tengok komen, tapi kalau tengok komen nama-nama yang kita kenal tu macam terkejut, lupa dah cakap apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita sebutkan apa? Apa yang kita lalui dalam hidup ni dalam bab ibadah, sepertinya kita nak mati esok hari. Tapi kalau dalam bab dunia, mencari harta, macam kita nak hidup 100 tahun lagi. Dia sesuai dengan apa yang Dr. Aida Al-Qarni tuliskan. Falsafah ini akan menyelamatkan kehidupan anda, sehingga tidak tersepit di antara dua kehidupan, masa lalu dengan berbagai kesedihan dan kegundahan yang terjadi pada masa itu, dan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Ada ramai kan, jangan nafikan yang sekarang ni hidup, Ustazah kalau COVID ni tak berakhir untuk setahun akan datang, untuk 2 tahun, untuk 3 tahun, saya nak makan apa Ustazah? Penuh dengan ketakutan. Bohonglah kalau Ustazah pun tak ada rasa takut. Tetapi kita kena lawan rasa itu. Sebab sahabat-sahabat, masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali kalau kita fikirkan akan menakutkan. So, tak ada perancangan ke hidup. Lebih banyak menyerahkan esok kita itu kepada Allah. Hiduplah untuk hari ini. Subhanallah. Pusatkanlah seluruh perhatian dan kreativiti anda untuk satu hari ini sahaja. Dalam kita membagi semangat kan, buatlah untuk hari ini sayang, buat untuk hari ini sayang. Macam ada iklan TV tu kan, yang anak dia, esoklah mak, esoklah mak. Kena baling dengan kain batik terus kan. Esok, mak tu suruh buat hari ni. Jadi yang terbaik untuk hari ini kan. Dan pada hari inilah anda harus bertekad mempersembahkan kualiti solat yang paling khusyuk, membaca dan memahami Al-Quran secara mendalam, merenung kehidupan dunia dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesihatan jiwa dan raga, serta memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, bila kita baca kitab La Tahzan ini, benar-benar menghidupkan hati kita. Sebab jom kita muhasabah. Setahun lebih dah yang kita duk bertangguh, nantilah bila aku dah pergi holiday, nantilah bila aku dah boleh buat haji, nantilah. Rupanya dalam setahun lebih ini apa yang telah kita perbaiki untuk ibadah kita. Yang kalau kita perbaiki bacaan solat saja, wah sudah pasti bukan bacaan solat kita saja yang boleh perfect, tapi kita mampu bantu seluruh ahli keluarga kita. Kita masjidkan rumah dan suraukan rumah dan madrasahkan rumah kita. Wah, Masya Allah, sepertinya ada sikit majlis taklim. Okey, babah nak dengar adik pula punya bacaan solat. Sehari satu bacaan rokok, besok sambung bacaan sujud. Seluruh ahli keluarga disemak. Subhanallah. Kalau ibu ayahnya bukan orang alim pun sama tak reti. YouTube kan ada rujuk. Kelas-kelas online kan ada. Kalau tak mampu sebab berbayar, cari di dalam internet yang mengajar kita macam mana cara sebut bacaan solat. Ustazah dah jumpa ramai orang yang improve dirinya dari segi ibadah sepanjang pandemik ini. Sedangkan kita masih bertangguh, dan kita tak tahu sampai bila pandemik ini berakhir. Andai ia berakhir pun, kita ada masa ke seperti sekarang ini yang kita duduk di rumah banyak untuk kita menilai, melihat semua bacaan-bacaan anak-anak kita dalam solat. Qurannya bagaimana sahabat-sahabat? Inilah masa peluang yang Allah berikan kepada kita. So grab sungguh-sungguh. Untuk hari ini, anda harus mulai membahagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap minit seakan ribuan tahun, dan setiap detik seakan ratusan tahun. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu. Memelihara indahnya kehidupan. Meminta ampunan dari berbagai dosa yang telah dilakukan. Mengingat Tuhan, zikrullah, mengingat Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk pergi jauh, maksud mengharap pertemuan dengan Allah. Dengan demikian, hidup anda pada hari ini akan penuh kebahagiaan. Yang kita stres, yang kita risau sebab kita duk menjangkau masa depan yang kita belum tentu lagi hidup pada masa itu, kan sahabat?
merasa aman dan tenteramlah. Serta menerima rezeki. Rezeki apa ni? Isteri, suami, anak-anak, tugas-tugas. Kita masih penuh kudrat, kita sihat, sebab tu kita mampu buat tugas sebagai suri rumah, tugas ber-BDR, melihat anak-anak dalam PDPR. Semua tu rezeki, kata Dr. Aida Al-Qarni. Sebab ada orang yang sudah terbaring, tengok saja dengan air mata, tak boleh nak tengok bantu anak-anak yang sedang belajar. Ya Rab, tempat tinggal juga rezeki, ilmu pengetahuan juga rezeki, dengan tangan terbuka dan rasa syukur. Silaplah kita kalau kita melihat rezeki pekerjaan kita yang memberi gaji wow setiap hujung bulan, sekarang kita kena berhenti. Silaplah sahabat. Rupanya rezeki itu tersangat luas, merasa aman dan tenteram di dalam rumah kita sendiri. Tolong jemput rasa aman dan tenteram itu dengan sikap kita yang menghargai hidupnya kita pada hari ini. Allahu Rabbi, sebab ada ramai orang yang mati-mati tu rasa macam aku nak hidup balik ya Allah. Untuk apa nak solat? Untuk apa nak bersedekah? Untuk apa nak buat baik dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak? Mereka minta hidup balik. Sedangkan kita masih hidup, kita tidak menghargai kehidupan yang pada hari ini, esok belum tentu lagi kita hidup. Apa kata Al-A'raf ayat 144? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Terimalah semua yang telah Allah berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebab tu sahabat-sahabat, Ustazah Zai buka kitab ni rasa termotivasi bertambah-tambah. So anda sharekan dengan kawan-kawan kita yang mungkin mula down, insya-Allah. Sambil share tu kita doalah, semoga Allah bukakan pintu hati dia, Allah beri faham. Sebelum kita mengharap-harap orang lain faham, kita harus mahu faham dulu. Kita jadikan kitab ini sebagai nasihat untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Hidup anda pada hari ini juga tanpa kesedihan, gangguan, kemarahan, kedengkian, kebencian atau sakit hati. Mungkin ada hari ni yang mempunyai sikap-sikap begitu, tapi fikir balik, kalau aku mati dengan sakit hati ni, aku mati dengan benci ni, kalau aku mati dengan marah ni, layak ke aku ke Firdausi? Sentiasa tanya diri macam tu. Sebelum datangnya esok yang mungkin aku mati, sekejap lagi mungkin aku mati. On the dot itu yang paling mudah tanpa modal. Lapangkan dada dengan memaafkan. Dia tak tahu ya Allah. Kalau dia tahu mungkin dia tak buat aku macam ni. Inilah akhlak Rasulullah. Subhanallah, yang susahnya kita nak ikut. Syukur ya Allah, Engkau paksa Ustazah Zai untuk menyampaikan isi kitab ni. Sebab Ustazah sendiri rasa macam bukan mengajar, tapi Ustazah sedang belajar. Jangan lupa, hendaklah anda mengukir sebuah tulisan dalam hati, atau disuruhnya kita tulis atas meja kita yang bekerja, anak-anak yang ber-PDR, atau tampal kat dinding. Hari ini adalah milikmu. Hari ini milik kita. Yakni apabila hari ini dapat memakan nasi yang harum baunya, maka apakah anda masih berfikir tentang nasi basi yang telah anda makan kemarin? Yang akan membahayakan kesihatan anda, kan? Fikir nasi basi semalam pasal apa? Kan, untuk kesihatan kita alhamdulillah, walaupun lauk tak ada nasi yang tak basi hari ni. Mungkin anda masih berfikir tentang nasi yang anda makan esok hari. Esok hari tu bakal makan, kalau makan. Tapi belum tentu lagi, padahal nasi tersebut masih ada dalam angan-angan. Ya Rab, deep lah bahasa ni sahabat-sahabat. Apabila pada hari ini anda dapat minum air dingin yang menyegarkan, maka mengapa anda harus bersedih atas air masin yang anda minum kemarin? Atau menginginkan air esok yang masin dan panas? Nikmati air yang kita dapat pada hari ini, maka kita akan jadi hamba yang bersyukur. Seandainya, berapa minit dah ni? Ustazah habiskan dah juga. Seandainya anda percaya akan diri sendiri dan mampu mengerjakan segala sesuatu dengan semangat dan tekad yang kuat. Semangat Ustazah ni. Anda akan dapat menundukkan diri anda untuk berpegang pada prinsip. Prinsip apa sahabat-sahabat?
Masa hidupku hanyalah pada hari ini. Hidupku hanyalah pada hari ini. Quran pun pesan kan, untuk kita buat yang terbaik pada hari ini untuk esok kita. Esok tu bukan kehidupan kita atas dunia ni. Esok tu bermaksud akhirat kita. Kalau hari ni kita duduk lemau, tiba-tiba Allah matikan kita hari ini. Kita kata tak apalah, hari ni je aku nak buat dosa. Semalam kan dah buat pahala. Amboi, kita pula nak jadi Tuhan. Hari ini just do the best. Buat yang terbaik. Sebab kita sedang mengumpul bekalan untuk esok. What esok? Akhirat kita. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, sekaligus berusaha meningkatkan mutu kerja dan membersihkan amal perbuatan anda. Okey, baru kita faham orang-orang soleh, orang-orang alim yang nampak macam semangat tak penat-penat. Oh, dia hidup untuk hari ini dia. Pulun habis-habisan. Kita nasihat pun, ustaz, besok kan masih ada. Ui, besok belum tentu lagi aku hidup. Aku kena settle hari ni juga ni. Jadikan itu sebagai be'at. Be'at, tabiat baru kita, Masya Allah. Dan itu akan membuat anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak bercakap kotor dan yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, mengherdik dan juga membicarakan keburukan orang lain. Latih diri kita. Hari ni lah aku kena cakap baik-baik. Mana tahu esok tak sempat. Kalau esok, hari ni je saya nak marah ustazah. Hari ni je saya nak mencaci maki. Tiba-tiba esok yang kita plan nak buat baik tu, Allah matikan kita. So, tiap pagi kita bangkit, bagi tahu mulut hanya nak cakap yang baik-baik ni. Bagi tahu mata hanya nak pandang yang baik-baik ni. Bagi tahu telinga hanya nak dengar yang baik-baik ni. Hanya tangan mengambil yang hak ni. Hanya kaki melangkah kepada yang baik ni. Hari-hari kita mulakan pagi hari, buka je mata, alhamdulillah, kita tarbiyah seluruh anggota panca indera kita. Boleh ya sahabat-sahabat? Semangat. Hanya hari ini aku berkesempatan mengemas rumah dan pejabat agar tidak berserabut dan berselerak. Besok aku kemas, tengok-tengok setahun tak kemas. Betul dah? Sahabat, lebih teruk lagi mati. Mati pula seorang-seorang kat rumah. Ya Allah, teruknya rumah dia ni tak berkemas. Gitulah. Sebab kita suka sangat memandang esok. Yang hari ni Allah beri, kita tidak gunakan dengan kualiti. Dan kerana hanya ini saja aku akan hidup. Rasakan demikian, maka aku akan memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kataku dan tindak tandukku. Terasa macam hari ni je nak hidup. Kan kita kadang-kadang bila hari ni hari anugerah tokoh pelajar untuk saya, ustazah, contoh, wah hari ni semalam dah potong rambut, hari ni nak nampak paling kemas, paling lawa. Kita dapat tahu hari ni kita akan dinobatkan sebagai pekerja cemerlang di atas pentas, siap tempah baju baru. Untuk hari ini rasa yang terbaik sekali. Why not kita buat untuk setiap hari kita? Subhanallah. Kerana hanya akan hidup hari ini, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Tuhanku, mengerjakan solat sesempurna mungkin, membekali diri dengan solat-solat nafilah, maknanya solat-solat sunat, berpegang teguh pada Al-Quran, mengkaji dan mencatat segala yang bermanfaat yang ada di dalamnya. Semangat tak sahabat-sahabat? Allah, sangat pentinglah untuk kita sebar-sebarkan. Okey, kalau kawan kita tu macam dia dengar pun dia buat macam curah air daun keladi, ustazah, minta pada Allah. Semoga Allah beri faham. Kita usaha saja. Ustazah buka kitab ni untuk mendatangkan, menimbulkan semangat. Ustazah tak sedih ke angka COVID dah 11,000 lebih? Bohong, tak sedih. Jiran-jiran ustazah pun dah mula kena COVID. Bohong, tak datang takut. Tapi kita lawan rasa itu dengan semangat. Syukur Allah hidupkan pada hari ini. Kita masih boleh menjadi manusia yang taat kepada Allah, bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Sahabat-sahabat, kitab ni lagi menyebutkan, aku hanya akan hidup hari ini. Kerana itu aku akan menanam dalam hatiku semua nilai keutamaan dan mencabut darinya pohon-pohon kejahatan yang kutanam sampai ke akar-akarnya. Wow, super wow.
Selama ni yang jahat-jahat dalam diri kita, kita cabut sampai ke akarnya. Aku nak buang sikap penipu, nak buang sikap riak, nak buang sikap ujub takabur ni, nak buang sikap yang suka mencarut-carut ni, mencaci maki ni, nak buang sampai ke akar-akar. Macam kita cabut rumput di setiap pagi hari tu, rumput-rumput kejahatan, cabut, buang, dan mematahkan ranting-rantingnya yang berduri. Seperti apa? Saya sebut tadi, takabur, ujub, riak, berburuk sangka dengan orang. Nampak orang sengih kat Facebook, salah. Nampak orang nangis kat Facebook, salah. Semua dia nak baca. Akhirnya satu kerja pun dia tak buat. Okey, sahabat-sahabat, hanya hari ini aku akan dapat menghidup udara kehidupan. Kita rasa macam mati tu sangat dekat. Anda tak rasa ke dalam musim COVID ni? Semalam Ustazah tersentuh hati kawan-kawan sekolah masing-masing. Kalau korang tengok aku tiba-tiba tak ada, maafkan. Aku dah maafkan dah segala kesalahan korang semua. Pasal apa masing-masing ni? Rupanya seorang-seorang dah terasa kehilangan di musim COVID ni. So terasa mati tu sangat dekat dengan kita, sahabat. Okay, bila kita dengar sekali-sekala kawan-kawan kita cakap macam tu, apa ada di hati? Terasa hati ke apa? Saling memaafkan. Aku tak nak mati dengan dosa ni, ya Allah. Maka aku akan berbuat baik kepada orang lain dan menghulurkan tangan kepada siapa pun saat orang sedang memerlukan bantuan. Tapi kena study jugalah bab-bab bantuan ni, sahabat-sahabat. Ni Ustazah cakap di khalayak ni, kan tiba-tiba satgi semua masuk PM tepi. Ustazah, saya perlukan bantuan, saya perlukan bantuan. Tiba-tiba Cik Normah Nur pula minta, Ustazah, saya perlukan bantuan. Cik, tak bolehlah macam tu sebab saya tahu Cik mampu, contoh. Sahabat-sahabat, jadi kita nak open secara Facebook ni pun, maksudnya kita kena ada sifat untuk menghulurkan tangan kepada siapa terdekat, kaum kerabat, kepada siapa terdekat, jiran tetangga. Okey, kalau semua orang berperanan macam ni, takkan ada orang yang angkat bendera putih. Baik, aku akan menjenguk mereka yang sakit. Sekarang tak boleh. Menghantarkan jenazah, sekarang tak boleh. Sedih. Menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat. Dengan share ni, kawan kita yang sedang down mungkin segar, bugar semula. Memberi makan orang yang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan. Allah sebab pula kita ni kena buat sekarang. Membantu orang yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim. Allah, ni pun sedih juga. Orang alim kena kecam begitu dahsyat sekarang ni. Allah sedih. Menyayangi anak-anak kecil yang mak ayahnya kena kuarantin, anak-anak jiran kita ni. Ya Allah Tuhan, sedih. Semalam 4 orang anak, ditunjukkan gambar ke Ustazah. Ayahnya baru kematian COVID, neneknya sedang bantu urus jenazah. Anak ni duduk di rumah kakak ipar Ustazah. Ya Allah, tak tahan. Terus, ya Allah, apa yang aku boleh bantu untuk anak-anak tu? Sahabat-sahabat, dan berbakti kepada orang tua. Inilah tugas kita hari ini. Lah Ustazah, penatlah, semalam dah buat macam tu, hari ni lagi. Yes, kalau besok hidup, yes. Supaya kita mati dalam husnul khatimah, sedang berbuat kebaikan itu menjadi manusia bermanfaat. Aku hanya akan hidup hari ini. Berapa perenggan ni? Dia cakap, aku hanya akan hidup hari ini. Maka aku akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti matahari. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu akan pernah melihatku dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Wah, ini putus cinta sungguh dengan yang semalam kita. So semalam derita macam mana pun jangan kenang, jangan ingat, sahabat-sahabat. Untuk apa ni? Untuk semangat. Jangan kata Ustazah, saya teringat mak saya meninggal semalam, takkan tak boleh. Janganlah lurai bendul pembaris sangat macam tu kan. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tidak akan kembali lagi. Sahabat-sahabat saya yang sedang bersedih kehilangan orang tercinta, jangan rasa mati segala dah. Jangan rasa putus segala dah. Kita wajibkan diri kita bertemu semula dengan mereka tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Bila? Di akhirat, insya-Allah dalam syurga. Maka baiknya mereka yang telah kembali, kita teruskan kebaikan mereka. Kita buang kejahatan yang ada dalam diri kita. Aku nak baik macam mak. Mak saya tu pun ada buruknya juga. Buang buruk mak tu biar mati bersama mak. Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi baiknya tu kita teruskan.
Orang-orang kesayangan mak kita santuni, sahabat-sahabat. Kita dah tak boleh buat baik pada mak ayah kita. Kesayangan mak ayah kita, kita buat baik. InsyaAllah inilah manusia yang sentiasa menjadi manusia yang bermanfaat. Okey? Bercakap pula, itu kita bercakap dengan masa semalam kita. Now, wahai masa depan, engkau masih dalam keghaiban. Ghaib lagi, besok kita ni tak nampak lagi. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Duk berangan-angan, patutlah dalam kitab di balik tabir kematian suruh pendekkan angan-angan. Berangan untuk esok sampai kerja hari ni langsung tak siap. Sedangkan kita disuruh hidup untuk hari ini kita. Okay? Aku pun tidak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada. Kerana esok hari mungkin tidak ada sesuatu. Banyak kan orang menyesal, semalam ada je peluang saya nak buat, tapi saya tangguh hari ni, saya ingat hari ni saya ada. Macam kalau saya dengan ustaz pergi kenduri, sahabat-sahabat, kadang-kadang kenduri 2-3 jemputan kan. Selalu duk melawak dengan ustaz. Bang, makan ni, yang pertama ni kita makan betul-betul. Nanti kedua, ketiga kita minum air tak apa. Kadang-kadang Allah nak uji kita kan. Yang nyesal tak makan tadi betul-betul. Kenapa bang? Ingat lauk kedua, ketiga tu lagi sedap. Rupanya lauk pertama lagi sedap. So ustazah pun ngusik ustaz. Ingatlah bang, sesungguhnya kita disuruh menghargai apa yang ada pada hari ini. Kan? Macam itulah kan, kita nak kenen-kenen. Bang, yang ada ni dah terbaik dah. Jangan fikir yang lain. Macam tu. Bang, ini Allah dah jemput kita untuk kenduri pertama, makan dulu. InsyaAllah nanti kalau ada, janganlah pula masuk dalam poket, tembolok makan lagi sampai kita kekenyangan kan. InsyaAllah sahabat-sahabat, Allah akan atur rezeki kita yang cantik sungguh. Okey, sebab tu wahai masa depan, engkau dalam kegaiban, maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tidak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada. Kerana esok hari mungkin tidak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan dan tidak ada satu pun darinya yang dapat disebutkan. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Macamlah kita zaman ustazah sekolah dulu kan, wawasan 20-20. Ada kereta terbang. Tengok apa yang kita dapat 20-20, terbang pun tidak. Kan, kapal terbang pun landing sahaja. Parking kan. Siapa yang sangka? Kita bagi orang nak gila mengejar wawasan 20-20 masuk 20-21. Rupanya begini Allah jadikan pada kita. Allahu Akbar. Jom kita belajar sahabat. Hiduplah untuk hari ini kita. Besok tak salah kita angankan. Cuma jangan melampau-lampau sampai hari ini kita sungguh-sungguh lemau. Terakhir, hari ini milik anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Jom kita sebut sama-sama. Hari ini milik kita. Kita berhak untuk melalui kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Jom balik kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Pasti Allah akan menyiapkan kebahagiaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.